Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala ibadihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berada di bulan Rejab, bulan yang diisytiharkan oleh kerajaan negeri sebagai bulan semaya. Bukan dengan makna bulan lain kita tak semaya, tapi manusia ni dalam perjalanan hidup, bila kita lalui satu rutin, dia kena ada satu masa untuk kita peringat. Kerana sifat kita manusia ni lupa. Dan bulan Rejab ni bermakna kita sudah berada di amban bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan Rejab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab ini dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Masuk bulan Rejab, Nabi dah bersedia untuk sambut penghulu bagi segala bulan. Bila masuk bulan Sya'ban, Nabi ulang lagi doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sembahyang, solat ni istimewa. Suatu ibadat yang difardukan oleh Allah dengan cara Allah jemput sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima secara langsung dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ibadat-ibadat lain kefarduannya melalui perantaraan wahyu. Jibril mari bawa wahyu. Wa azzin fin nasi bil hajj. Serulah manusia supaya mengerjakan haji. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, ditulis atas kamu kewajipan puasa. Dia mari dengan perantaraan wahyu. Solat, Rasulullah dijemput khusus untuk terima langsung daripada Allah. Dan solat ni, kalau kita ibarat tali yang menghubungkan kita dengan Allah, hablum minallah, tali yang menghubungkan kita dengan Allah ni, bila kita nak pegang, dia ada tempat simpulan. Tali ni kalau kita pegang bukan tempat nyipu, dia licin dan terlucut, maka kita kena pegang tempat nyipu baru lekat. Kalau kita ibarat tali yang kita pegang ni ada banyak simpulan, simpulan zakat, simpulan haji, simpulan-simpulan yang lain, hak semaya ni duk ngelas sekali. Dengan makna kalau terlucutlah simpulan semaya yang kita pegang ni, maka putuslah hubungan kita dengan Allah. Sebab ibadat-ibadat lain ada rukhsah, ada keringanan. Solat ni tak ada rukhsah, tak ada keringanan. Selagi mata boleh kelip, akal kita masih waras, wajib kita sembahyang. Zakat, kalau kita tak berkemampuan, harta kita tak cukup nisab, tak cukup haul, kita pula masuk kategori fakir ataupun miskin, kita adalah penerima zakat, bukan pembayar zakat. Haji,
kita tak berkuasa untuk sampai ke tanah suci Mekah. Tak wajib atas kita. Puasa orang sakit dibenarkan untuk buka. Semaya tak. Saya kita tu aksiden, tangan kanan patah 3, tangan kiri patah 2, kaki kiri kanan patah belakang, duk tergantung gini di hospital. Tapi khabar boleh kecek kena semaya. Sebab tu kalau kita pergi ziarah sayang sobat kita orang sakit, mula-mula sekali kena titik berat, dia ada orang tolong dah untuk nak sembahyang. Sebab ni adalah simpulan terakhir yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan banyak daripada masalah yang berlaku atas muka dunia ni pucuknya kerana manusia tak sembahyang. Ada satu kajian yang dibuat oleh Universiti Tempatan nak kaji berapa ramai orang sembahyang. Dan hasil dia sangat menakutkan. Dia pergi tempat umum, stesen pasar, jalanan, jumpa dengan orang. Hasil daripada kajian ni, orang Islam yang sembahyang ni tak sampai 30%. Maknanya dalam 10 orang, tak berapa cukup 3 orang yang sembahyang. Dan ini sangat menakutkan. Sebab bila kita tak sembahyang, hubungan kita dengan Allah putus. Dan bila hubungan hamba ni dengan Allah putus, kita jangan ingat kita boleh hidup dengan kebijaksanaan akal fikiran kita. Sebab akal fikiran kita ni dikurniakan oleh Allah, tujuannya ialah untuk memahami syariat yang telah disediakan oleh Allah. Bukan kita nak buat syariat sendiri. Kalau kita gunakan akal kita untuk buat syariat sendiri, kita telah menggunakan akal ni melebihi daripada kemampuan dia. Bila melebihi daripada kemampuan, kita akan terbabah daripada jalan. Bila terbabah tu, nasiblah jatuh parit, jatuh lokal, langgar pokok. Ni ada orang terbabah. Masa kerja di hospital Besuk dulu, di antara tempat yang kita pergi buat lawatan secara mingguannya di pusat Serenti di Kapur Raja. Mudah sebut kat lawak budak-budak dadah. Ada satu hari tu ada seorang mari terima lawatan. Hak pakai baju putih lah. Baju putih ni maknanya tahun akhir lah. Dia mula-mula masuk baju merah. Lepas tu naik sikit baju hijau. Baju putih ni boleh buat kecek kira dah. Nampak pakai piah comel kan? Mari buat lawatan. Lepas buat lawatan tu, duk buah-buah tanya, abang bila lagi terlibat dengan dadah? Dia kata dalam akhir belasan awal 20-an. Acu cerita sikit, lagu mana siapa boleh terlibat dengan dadah, mudah-mudahan boleh jadi iktibar kepada orang lain. Dia kata dia ni daripada sebuah keluarga yang porak-poranda. Tak ada istilah baiti jannati, rumahku syurgaku. Mak ayah bala, adik-beradik pun bala. Duduk di rumah tak ada ketenangan. Menyebabkan bila tak ada ketenangan, kesukaan duduk di rumah, anak-anak ni dia akan tupik cari ketenangan di luar. Mungkin keluar ke pintu depan ataupun keluar ke pintu belakang, tapi keluar ke keluar. Jumpa dengan saing-saing di jalanan, nasib tak baik, terjebak dengan kawan-kawan yang tak baik, terlibat dengan dadah. Ambo tanya dia, gapo dia sedap isap dadah ni? Oh, dia kata sedap. Doktor nak gapo dia kata? Nak makan sedap, nak duduk rumah besar, nak nikah dengan orang tina comel, boleh berlaku dia kata. Sebenarnya masa tu, saya ni duduk terguling bawah getok. Orang lalu nak kelih pun tak tergamuk dia kata. Tapi sebenarnya dalam khayalan dia tengah duduk rumah besar. Makan sedap, nikah dengan orang tina comel. Kita je kelih duduk telembek tepi lokal. Maknanya dia tidak duduk di dunia nyata. Kita tanya lagi nampak pakai piah comel.
semaya tak tinggal. Dia kata masuk pusat ni nah. Belajar sikit-sikit semaya. Mula dia kata usahakan kita adik-beradik, mak ayah pun tak kena tika semaya ni kata. Kita boleh buat kesimpulan sebab apa Allah tarik rahmat, mawaddah, kasih sayang, kebahagiaan daripada keluarga ni. Siapa jadi keluarga yang porak-poranda, jelas dah nampak punca dia. Punca utama ialah kerana putus hubungan dengan Allah bila kita tak semayat. Hilang selalu menyebabkan manusia ni duk tercari-cari sesuatu yang dia tak jumpa. Kepuasan dan ketenangan jiwa yang dia cari itu tak jumpa. Sebab Allah sebut dah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahawa dengan ingat kepada Allah ni akan memberikan ketenangan kepada hati dan perasaan kita. Benda lain tu kalau kita cari pun dia tak puas sama. Dulu ingat masa duk ulik-alik kubekhian dulu. Pukul 2, pukul 3 pagi kadang-kadang. Dia ada satu jalan daripada Cabai Pak Pasir Tumbuh ke Long Gafar. Waktu litar lumba. Dia nari dia banyak orang berlumba, budak-budak duk berlumba situ. Satu dinari dalam pukul 2 lebih. Hujan pula renyang-renyang. Nampak awak dia duk kupur, duk merih motor di stesen minyak tu. Kita berhenti si minyak, awak lolak tegur. Kata kalau ambo lah dek. Dia dinari ni hujan-hujan. Sedap tidur lah. Awak duduk main kat tepi jalan kini. Dia kata abang kita ni jenis burung tu. Dia kata. Burung tu lagu mana? Burung tu tak tidur malam. Dia kata tidur siang. Dan masa mana kelik tidur? Dekat nak subuh kelik ni. Lepas tu tidur, bangun dekat nak goreng esok. Allah kata gitu. Kalau gitu lebih pada burung tu ni kata. Burung tu tak setara tumor kata. Baik. Kalau kita husnuzon, sangka baik. Dia kelik siapa dekat nak subuh, dia semaya subuh dulu belum tidur. Kalau sangka tak baik, maka tak semaya subuh. Lepas tu, lohor terlepas. Asal tak apa nak boleh agak sebab dia kata bangun dekat nak goreng. Tak apa dia semaya goreng. Masuk dapur buka saji ada nasi kau makan. Lepas tu start motor berang-berang tubik main motor. Main motor ni netan nerak duk cacat. Budak-budak ni cari gapo sebenarnya? Yang dia cari ialah kepuasan. Dia nerak tak puas. Netan tak puas. Duk cacat tak puas juga. Sebab dia cari sesuatu yang dia tak jumpa. Sebab kepuasan hati kita ni, kita akan dapat bila kita dekat dengan Allah. Hak lain-lain itu tak seroyak lah. Kita tak akan jumpa dengan kepuasan. Dan puncak utamanya kerana tak semayat. Sebab tu dulu kita ingat ada seorang syarah di UKM dulu. Bila dia khutbah, nama Ustaz Asas Saleh. Dia kata, saya sangat yakin penyakit-penyakit yang menimpa manusia ni boleh selesai bila manusia semayat. Bila kita tak semayat, banyak dia akan mari ekoran yang akan berlaku punca kerana kita putus hubungan dengan Allah. Sebab tu kita yakin dengan ayat Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang ni boleh mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita masuk di penjara magang, jumpa dengan baduan-baduan kan. Buat program dengan baduan. Pegawai-pegawai penjara kata, hak masuk penjara ni dia kata, semua tak erti sembahyang belakang. Kalau dia sembahyang, dia tak akan lalu kehidupan duduk dalam jin. Sebab apa? Sebab bila kita sembahyang, kita ambil saja. Sarukun je, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Akak tangan ni. Akak tangan ni isyarat gapo ni? Kalau tengok cerita perang,
selendang. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang maha besar. Akbar ni dalam bahasa Arab, bila satu perkataan berbentuk sifat macam besar, kecil, kalau kita bahasa Melayu, bahasa Malaysia, kita nak kata paling besar, kita kena tulis 2 perkataan. Kita nak kata paling kecil, kena tulis 2 perkataan. Nak kata paling comel, kena tulis 2 perkataan. Bahasa Arab dia unik. Besar, kabir. Paling besar, buhali sutin depan, akbar, makna paling besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Comel, orang Arab kata jamil. Kalau paling comel, buhali sutin, ajmal, paling comel. Baik, hasan. Paling baik, buhali sutin, ahsan, paling baik. Hak ni kayanya bahasa Arab. Jadi bila kita angkat takbir, Allahu Akbar, ya Allah, Engkau lah Tuhan yang paling besar, aku selendang tak lawan. Jadi kalau dalam semayang, kita dah memberikan pengakuan bahawa Allah yang kita sembah ni ialah Tuhan yang paling besar. Takkanlah tubik daripada sejid kita nak buat benda yang Allah larang. Tak buat benda yang Allah suruh. Sedangkan kita dah mengakui tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Nak buat benda ni, ni Allah larang. Semayang tadi, aku ikrar dah, tak ada yang lebih besar daripada Allah. Sekarang ni, nak ikut hawa nafsu aku ke, nak patuh dengan ikrar yang kita ucap dalam takbir tadi. Di situlah kita akan berperan di antara kehendak nafsu dengan jiwa fitrah kita yang membesarkan Allah. Kita latih sikit-sikit, akhirnya jiwa kita ni akan sebati Allah adalah Tuhan yang paling besar. Maka nak buat gapo-gapo, perhitungan kita ialah Allah. Sebab tu nak buat apa-apa, kalau orang kata hamba nak buat gapo-gapo, hamba mikir 3 kali. Saya dia kata 3 kali, aku 5. Hak sebelah pula kata aku 10 mikir nak boleh buat gapo-gapo. Bagi kita tak penting sekali, 3 kali, 5 kali ataupun 10 kali. Tapi cukup kalau kita mikir dengan kita buat ni, lepas dah nak jawab depan Tuhan esok. Walaupun cuma sekali. Kalau 3 kali pun, cara kita mikir tak sampai pada hakikat yang melangkaui kehidupan dunia, yakni kehidupan kita nak jawab depan Tuhan esok, tak bijak lagi kita. Sebab pemikiran kita ni biarlah melangkaui kehidupan dunia. Kerana kita orang yang beriman ni, yang pertama kita percaya adanya kematian, yang kedua kita percaya ada kehidupan lepas mati. Mati ni orang komunis tak ada Tuhan, percaya. Orang asli dalam hutan tak ada agama, percaya mati. Sebab mati ni benda boleh tengok. Mati benda boleh tengok. Tapi yang membezakan kita ialah kita percaya adanya kehidupan selepas mati. Ini yang membezakan kita. Sebab tu kalau kita tengok orang curi pok getah orang, curi pisau orang, curi sawit orang, curi motor orang, curi kereta orang, orang ni orang tak semayang. Kita ni pergi buat kerja kuliah ceramah ni, suruh Malaysia dah. Daripada Perlis sampai Johor, sampai Sabah, sampai Sarawak. Sehingga macam-macam sejik surah semayang. Rasa-rasanya kita tak ada jumpa lagi. Contohnya kita singgah di satu sejik malam Jumaat, tengok ada orang mari dengan sebuah kereta, tubik 3-4 orang dalam kereta, tengok muka bekan-bekan belakang. Kita tengok dalam kereta dia, skudai ada, besi kubah ada, pedang ada. Kita pun buat lagi tegur, abang nak pergi mana malam-malam Jumaat ni? Dia kata, biasalah malam Jumaat ni operasi pecah rumah orang. Dah singgah sejik ni, maya iso dulu. Dia kata. Kita tak akan jumpa orang lagu ni. Sebab orang yang kerja pecah rumah orang ke apa ni, dia memang dia tak semayang. Kalau dia semayang, dia tak akan buat kerja ni. Dan Allah Ta'ala tu, kita orang yang beriman ni, supaya
Dengan semaya ni, kita jadi satu kehidupan yang sangat teratur dan sangat berdisiplin. Dan Allah Ta'ala dah atur dari segi waktu semaya ni, menjadikan seruan Allahu Akbar yang membesarkan Allah. Dia tak pernah putus di atas muka bumi ni. Dia saling bersahut-sahutan. Lagu mana lagu tu? Baik. Kita ambil paham gini je mudah. Kita gorik 7.25 lebih kurang tak? Kita tak usah ambil hak negara orang. Kita ambil hak negara kita je. Ujung Sabah lah. Pukul berapa dia gorik? 9.25. Jadi masa kita duk main bola lagi padan tu, orang Sabah benda gorik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi dah Sabah. Cuma kita je tak dengar. Lepas tu dia mari sikit ala ke Sarawak. Mungkin dalam nes tengah, mari sikit lagi. Nes 3.45, mari sikit lagi ke 7. Mari kita di Patah Timur 7.25. Pergi Patah Barat dia lewat sikit. Lepas tu pergi ala ke Pulau Sumatera dia lewat sikit lagi. Dia bersambung-sambung. Hak ni baru kita ambil takat Sabah. Kalau kita ambil di sana lagi, ambil di Cina, di mana tu, semaya gorik. Isa kita dalam 8.35, 7.35, orang Sabah biasa dah. Allah Ta'ala atur jadual waktu semaya ni sehingga menjadikan seruan yang membesarkan nama Allah. Dia tak pernah putus, bersahut-sahut di atas muka dunia. Dan lagi, sebenarnya setiap kali masuk waktu semaya, warna alam ni dia akan berubah. Dia akan berubah. Kita mula dengan waktu subuh di pagi hari. Esok bangun nak mari sejik, acu pandang ke kaki langit. Warna apa kaki langit masa tu? Bila nak masuk waktu subuh, kaki langit ni warna dia kebiruan. Dan biru ni dia ada cahaya tersendiri yang akan beri kesan pada tubuh kita. Di antaranya cahaya biru ni dia akan beri kesan kepada satu kelenjar yang akan mengeluarkan hormon yang memberikan keceriaan. Kita suruh ceria, semangat. Sebab tu kalau orang semaya subuh ni, dia akan mulakan hari dia dengan ceria, dengan bersemangat. Kalau saya kita pagi agak lagi musang, tak tahu hujung pakar, mari mikir juga dia ni semaya subuh ke tak? Sebab orang semaya subuh tidak begitu. Okay. Kebiruan. Baik. Bila masuk waktu duha, cahaya di kaki langit ni dia kehijauan. Daripada biru dia jadi kehijauan. Esok perhati. Naik matahari lebih kurang segala. Masuk waktu lohor, alam ni dia akan warna dia kekuningan. Daripada biru dia jadi hijau, dia jadi kuning, kekuningan. Masuk waktu asar, cahaya alam ni akan jadi kemerahan. Dia berubah warna alam tiap kali masuk waktu sembahyang. Dekat nak masuk waktu gorik, hak ni dia panggil gelombang cahaya yang bertindak-tindak. Hak biru, hijau, merah tadi dia tindak-tindak. Dan ketika gelombang cahaya ni bertindak-tindak, ketika inilah sangat disukai oleh jin dan iblis. Dia jadi aktif masa tu. Jadi nasihat orang-orang tua kita yang kata nak gorik dan nimet, tutup jendela, tutup pintu, ayam masuk dalam gub, sebenarnya betul sebenarnya. Ketika tu bukanlah waktu yang sesuai untuk kita berada di luar, kerana cahaya yang dipanggil Fata Morgana yang bertindak-tindak ni, dia tidak baik untuk mata. Makna kalau nego pasar malam kau, berhentilah sekejap. Kalau dalam perjalanan pun, berhentilah sekejap. Yang pertama ketika tu bukan yang sesuai. Sebab hak tu ketika tu, moga lain kita tak nampak. Makhluk halus, jin dan iblis, dia jadi sangat aktif ketika tu bila cahaya ni bertindak-tindak. Kalau kita pun nak tu aktif dengan dia juga, berebut dengan dia. Tempat kita bukan ada. Bila dekat nak gorik lah, dia start kereta nak pergi kedai, start kereta nak tubik, nak pergi restoran macam-macam, nak pergi supermarket. Bukan waktu yang sesuai.
Antara sebabnya kerana waktu gorik ni sikap kan. Kemudian bila hilang mega merah ni di kaki langit, dia timbul cahaya keputihan. Ketika tu masuk waktu isyak, dia berubah kan? Gitulah musim esok, subuh dia jadi kebiruan mula, duha jadi kehijauan, lohur dia jadi kekuningan, asar jadi kemerahan, dekat nak gorik tindak-tindak. Isyak dia hilang mega merah di kaki langit, dia timbul cahaya keputihan, masuk waktu isyak. Allah Ta'ala atur waktu sembahyang dengan sebab-sebab dia yang tersendiri. Sebab tu orang zaman dulu walaupun tak ada jam, dengan ilmu alam ni dia boleh tahu waktu sembahyang. Di samping dia tengok pergerakan matahari. Dan orang Islam ni hebat, sebab kita lah manusia yang paling berdisiplin sekali. Paling berdisiplin sekali. Ada kisah seorang anak muda Muslim, dia pergi belajar di negara barat. Dia duduk dengan seorang keluarga angkat. Keluarga angkat dia orang Kristian. Anak muda ni waktu musim sejuk yang sangat sejuk, bangun mai subuh. Kita dah kena masa duduk Baghdad mula. Masa dalam bulan 12, bulan 1 kemuncak musim sejuk, suhu dekat-dekat nak 0 darjah Celsius. Kita bangun pagi buka parit tak terbit air. Naik tengok atas rutu, rupanya beku dalam taki air tu. Katok. Buh dalam puyuk. Rebuh dia cair, baru boleh ambil air lumayan. Sejuk. Anak muda ni bangun supaya. Dalam keluarga tu ada seorang nenek tua. Nenek tua ni dia perhati. Satu hari dia tegur, dia kata, wahai anak muda, nenek ni kesian tengok kamu bangun awal-awal dalam keadaan musim sejuk yang sangat sejuk. Tak boleh kau kalau sekiranya apa yang kamu buat ni, sembahyang ni, tangguh sikit. Terbit matahari kau kurang tahan sikit sejuk. Tapi anak muda ni jawab, solat yang saya solat ni, wahai nenek, ini satu ibadat. Apa makna ibadat? Ibadat ialah pengabdian daripada seorang hamba kepada Tuhan dia. Bila kita sebut pengabdian dengan makna macam mana yang diperintahkan oleh Allah, gitulah kita buat tanpa sebarang takwil. Tak boleh takwil sikit ambuk sebab ibadat. Gorik 3 rakaat lah, tak ada takwil. Waktu dia sekian ni, tak ada takwil. Tak seroyaklah kita sibuk banyak kerja, ada overtime dak. Sebab apa? Kita hamba. Ketaatan ni adalah mutlak. Cuma bila kita tahu hikmat-hikmat yang ditentukan dalam sembahyang ni, kita jadi syukur. Sebab sifat manusia ni, innal insana ajula. Manusia ni sebenarnya tergesa-gesa, jadi buat benda-benda nak mudah. Tapi di antara cara yang paling mudah untuk kita merehatkan diri kita ni daripada kepenatan bekerja, sembahyang. Tengok dalam peristiwa Perang Khandaq. Perang Khandaq yang berlaku selepas daripada peperangan Uhud. Bila kafir Quraisy berasa dia benar dalam perang Uhud, maka mereka mempersiapkan satu pasukan untuk beri pukulan maut. Ni kita kira kita beri ngelah kepada Muhammad, pengikut dia dan negara Madinah. Lalu dikumpulkan kekuatan tentera gabungan kafir Quraisy dengan kabilah Ghatfan, kabilah Arab belum Islam lagi ada di sekitar kota Mekah tu. Terkumpullah 10,000 bala tentera. 10,000 bala tentera ni kekuatan tentera terbesar yang pernah wujud di semenanjung tanah Arab masa tu. Tujuan dia nak serang Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat, macam mana kita nak pertahankan kota Madinah. Bangunlah seorang sahabat yang berasal daripada Parsi. Dia bukan orang Arab, dia Parsi. Parsi ni Iran lah ni. Nama Salman Al-Farisi.
Kita pernah pergi ziarah kubur dia, terletak di Madain. Madain ni jarak kira-kira dalam 100 kilo lebih, dalam 120 kilo daripada kota Baghdad. Di Madain ni ada satu masjid, dia panggil Jami' Salman Al-Farisi. Dalam tu ada kubur Salman Al-Farisi, kubur sahabat Nabi. Madain ni dah dulu ibu kota kerajaan Parsi yang jatuh ke tangan Islam di zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Bila Madain ni jatuh ke tangan Islam, Parsi jadi Islam daripada agama Majusi, Salman dilantik jadi gubernur situ. Oleh kerana dia orang Parsi. Dan dia meninggal, kubur dia ada di Madain. Tapi Jami' Salman Al-Farisi itu ada tinggalan istana Kisra Maharaja Parsi. Dulu dia ada dua kerajaan besar. Rum satu, Parsi satu. Hak Rum jatuh ke tangan Islam. Kota dia, kota Konstantinia ataupun Konstantinopel, zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, Khilafah Islam Utsmaniyah, jatuh Rum. Parsi ini jatuh zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dalam perang Qadisiyah yang sangat terkenal. Salman ni bangun, beri cadangan, ya Rasulullah, kami di negeri Parsi bila berdepan dengan peperangan, dengan kekuatan tentera yang ramai, maka kami gali parit sebagai benteng pertahanan. Cadangan Salman ni diterima. Maka bekerjalah Nabi dan para sahabat gali parit ketika musim sejuk. Musim sejuk, dan parit yang Nabi gali ni, tanah di Madinah bukan tanah gambut, bukan tanah pasir, batu pejar yang bila katok dengan pemecah batu tu api. Bukan mudah nak gali parit. Tok-tok kita hok pergi Mekah, nama naik kapal dulu dah tengok parit Khandaq yang digali oleh Rasulullah dan para sahabat. Cuma oleh kerana ramai orang luar hok mari ni, banyak duk puja ke apa, akhirnya kerajaan Saudi kambuh. Jadi kita hok pergi ke dia ni tak ada nak tengok dah. Khandaq yang Nabi gali untuk mempertahankan kota Madinah. Bapa Khandaq tertinggal sebab dia digali daripada batu pejar. Kalau gali parit ni kat tanah, tutup dah. Tapi bila digali di kawasan berbatu pejar yang sangat sukar, maka Khandaq ni kekal. Kerja cemah lagi tentera musuh dalam perjalanan. Masa tu di Madinah, kalau capur belakang lelaki puan, kecil besar, tua muda, hak sihat, hak sakit, 3,000 lebih je penduduk Madinah. Hak boleh jadi askar ada dalam 1,000 lebih. Musuh mari 10,000. Bayangkan kecemasan yang dilalui oleh orang Islam masa tu. Bila tengok sahabat-sahabat dalam keadaan letih, Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, tolong rehatkan kami. Kalau kita jadi Tok Bilal, nak buat rana bila Nabi suruh tolong rehatkan kami. Bilal ni walaupun dia kulit hitam, dan hitam orang Habsyah ni hitam sungguh. Kita masa duduk luar negara mula saing dengan Sudan, orang hitam ni. Nigeria pun hitam, Chad pun hitam, Somalia pun hitam, Mauritania pun hitam. Tapi tak boleh lawan hitam orang Habsyah. Hitam dia ni metalik, kill nak hitam dia. Hitamnya Bilal ni. Tapi walaupun hitam, dia jauh lebih cerdik daripada kita. Bila Rasulullah bersabda, arihna ya Bilal, tolong rehatkan kami wahai Bilal. Bilal pun naik atas seketul batu besar, Bilal pun bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang. Lepas tu Nabi pun solat jemaah dengan sahabat-sahabat dia. Jadi dengan makna tolong rehatkan kami ialah mari kita sembahyang. Jadi sembahyang inilah yang sebenarnya memberikan kerehatan. Kita kerja daripada pagi sampai lohor, letih rasa. Tak cekak. Lagu mana nak berehat? Mari sejik kita sembahyang. Ni cara berehat yang betul. Lepas tu cari nasi. Lepas tu sambung balik kerja. Sampai 4:30 lebih tu, berasa lei, tak cekak. Lagu mana nak rehatkan? Mari sejik sembahyang. Lepas asar, ceruk upuk lembu ke apa semua sekali, dekat nak gorek, berasa letih, mandi-mandi, bersihkan diri, mari sejik kita sembahyang, dan kita akan dapat kerehatan. Sebab tu
Walau letih lagu mana pun kita, cuba kita jadikan amalan. Kita jadikan amalan, kita bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh. Pukul 5, bersihkan diri, ambil wuduk, kita semayang. Segala keletihan fizikal kita hilang. Yang kedua, keletihan jiwa dan mental kita ni hilang. Sebab kita perlu ke satu masa sebagai hamba untuk kita nak mengadu. Nak mengadu ke siapa? Ngadu ke sayang kita, dia macam-macam masalah. Ngadu ke jiran kita, dia pun tak habis dengan masalah. Maka kita nak ngadu ke siapa? Allah yang tidak pernah menutup pintu pengaduan daripada hamba. Maka bangunlah di waktu dini hari, carilah kekuatan dengan kita mengadu kepada Allah. Sebab itulah dalam perjalanan hidup kita ni, daripada cerah pagi sampai ke malam, beringat dalam kehidupan kita supaya kita bangun di hari sekarang, kita tak malu nak menghadap Allah. Kalau sepanjang kehidupan kita daripada cerah tanah tadi, siapa aku nak tidur, macam-macam kita buat langgar larangan Allah, sikit lagi kita nak menghadap seorang sama seorang dengan Allah, kita serah malu. Serah malu. Time sepik, time lemah, kita cari Allah. Time segar, kita lupa Allah. Jadi keamalan. Apa pun kita, siapa pun profesi kita, kita perlukan kekuatan nak melalui kehidupan seharian. Dan kekuatan ni kita akan dapat bila kita dekat dengan Allah. Sebab tu solat tahajud ni, sahabat-sahabat Nabi mula pernah diwajibkan. Sebab apa pernah diwajibkan? Kerana ujian dan cabaran yang mereka lalu dalam dakwah bersama Rasulullah ni terlalu hebat. Maka mereka perlu jadi kuat. Dah kuat dia dengan Allah. Masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan orang-orang muda, dipersiapkan sebagai pasukan tentera dalam satu misi besar. Gapo dia misi besar? Nak bebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib Kristian. Kiblat pertama orang Islam yang ditawan oleh tentera salib Kristian. Panglima dia nama Richard the Lionheart. Raja Richard yang berhati singa, dia nak gambarkan dia ni kuat. Sultan Salahuddin kumpulkan orang muda. Sehari dia ajar manah, ajar menunggang kuda, ajar main pedang. Malam dia ajar jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Bila nak perang, tentera Islam ni kemah, Sultan Salahuddin akan perhati di waktu dini hari, siapa tentera hak bangun semayang, siapa hak tak bangun. Hak bangun semayang akan diletakkan di sah depan. Hak tak bangun semayang duduk belakang-belakang sikit. Duduk belakang-belakang sikit. Sebab tak ada kekuatan yang boleh kita cari lebih daripada kekuatan bila kita dekat dengan Allah. Hak ni. Dan kalau dari segi saintifik, orang panggil dari segi ilmu perubatan, bila kita bangun semayang di waktu dini hari ni, dia oksigen orang kita seduk waktu dini hari ni, dia tak serupa dengan oksigen siang hari. Hak siang hari ni, kalau budak-budak sekolah, oksigen dia, lambang dia O besar, lepas tu dia ada nombor 2 kecil tepi. Maknanya oksigen tu dia ada 2 molekul. Hak ni hak biasa kita seduk. Waktu dini hari, siapa yang bangun semayang ketika itu, Allah Ta'ala beri oksigen spesial. Lambang dia O besar, tepi dia tu nombor 3, bukan nombor 2. Maknanya dia gabungan 3 molekul, bukan 2 molekul macam oksigen biasa. Hak kita sedup siang hari ni, dia campur dengan asap kereta, debu macam-macam, dah campur. Hak dini hari ni hak spesial. Tubuh kita pun kuat, dan menjadikan kita sentiasa bersedia untuk hadapi. Sentiasa bersedia. Pukul 7 tu kita sedia dah nak buat macam-macam urusan. Telefon kat orang ni tak bangun tidur lagi, telefon kat orang ni bunyi suara supaya bangun tidur. Allah kata, kita ni sedia dah pukul 7 nak buat kerja. Sebab apa? Kita dah bangun awal. Jadi di antara rahsia sihat ni, kalau tak boleh nak tidur awal pun, bangun mesti awal. Bangun mesti awal. Sebab bangun awal ni dia akan mencerdaskan akal dan fikiran kita.
Dan bangun awal bukan bangun saja, bangun untuk sujud, rokok, sembah Allah. Dan insya-Allah bila hubungan kita dengan Allah ni comel, benda-benda lain dia akan jadi comel. Hubungan kita dengan manusia pun akan jadi comel. Kerja apa kita akan jadi comel. Benda-benda lain dia akan jadi comel. Sebab kita nak buat gapo-gapo, perkiraan dan perhitungan kita ialah Allah. Dan Allah akan pandu kita. Bila Allah pandu kita, insya-Allah kita akan selamat. Kalau kita tinggal Allah dan kita berasa kita boleh bergantung dengan kepandaian dan kecerdikan akal fikiran kita, ingat semula akal fikiran yang Allah Ta'ala beri, kemampuannya ialah untuk memahami jalan hidup dan syariat yang disediakan oleh Allah. Allah buat dah jalan, buat dah syariat, dia beri akal untuk kita faham je. Kalau kita gunakan akal fikiran ni untuk buat jalan hidup sendiri, terbabah kita. Sebab bukan tu sebenarnya tujuan manusia diberikan akal. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kelompok orang yang jaga sembahyang, mendirikan sembahyang. Sembahyang ni dia kena didirikan. Sebab apa? As-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiang agama. Sifat tiang ni dia kena berdiri. Kalau rebuh, bukan tiang. Sebab itulah dia seru aqimus solah, dirikan sembahyang. Dan binaan Islam ni bergantung kepada kuku dan tuku tiang. Bila tiang kita berdiri, barulah kita boleh ikat jokong, barulah boleh pasang frame pintu, frame jendela, boleh pasang kakak hatak, boleh buat atap, boleh pasang siling, boleh buat wiring. Bila kita diri tiang. Kalau tanpa tiang, binaan ni tak akan berdiri. Dan binaan agama ni, tiang dia ialah sembahyang. Solah imaduddin. Sembahyang ni adalah yang kita jangan pula ramai saya kita di Iraq mula tak sembahyang. Dia kata aku tak sembahyang pun aku baik. Aku tak kena kau orang, aku tak tipu orang. Dia kata aku suka tolong orang. Kita kata hak tak kena kau orang, hak tak tipu orang, hak tolong orang. Comel dah kata. Tapi sembahyang ni perintah Allah. Sembahyang ni perintah Allah. Betul orang sembahyang belum tentu baik, tapi orang tak sembahyang sahih tak baik. Macam mana dia nak kata dia baik bila dia langgar perintah Allah? Supaya juga betul orang pakai tudung belum tentu baik, tapi orang tak pakai tudung memang tak baik. Sebab larangan Allah dilanggar secara terang-terang. Ada sikit sebanyak ketidaksempurnaan tu kita backing, tapi bukan bila kita tengok orang semayang pun ada juga buat benda-benda yang tak baik. Semayang ni tak baik dah. Hak tu dia sebagai hamba adalah ketidaksempurnaan situ sini yang perlu diperbaiki. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah tu sampai kamu yakin. Ada juga ulama tafsir sembah yakin di mana sampai mati. Kena sembah walaupun mungkin ada ketidaksempurnaan situ sini, sembahyang tak berapa khusyuk dan sebagainya, tetap kena sembahyang sehingga Allah menghadirkan khusyuk dan kita boleh tingkatkan martabat sembahyang kita ni sekek demi sekek, sekek demi sekek. Kalau 20 tahun dah berlalu semaya kita dengan kualiti yang tak seberapa, depan lagi kita beki hatta ya'tiyakal yakin, sampai mari keyakinan, ataupun sampai kita mati. Qadar itu saja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita bersama.